Especially pada kuliah-kuliah yang terakhir dulu sebenarnya telah mencakupi sebahagian besar daripada muamalah yang penting-penting, ya. Walaupun pada peringkat awal dulu penting juga, tapi yang lah hari itu lebih penting lah, ya. Dan secara umumnya mukaddimah kepada fiqh al-muamalah, dan saya kira dalam mana-mana ilmu mukaddimah ni penting juga sebenarnya, kan. Dan tuan-tuan kalau nak belajar apa-apa ilmu sekalipun mesti melalui mukaddimah, ya. Kita panggil ustaz mengajar hadis 40, ustaz tolong mengajar surah ni hadis 40 Nawawi. Mari-mari ustaz tu terus mengajar hadis yang pertama. Jaranglah berlaku begitu. Kadang-kadang dia akan ambil satu atau dua kuliah, dia terangkan kepada tuan-tuan tentang apa-apa yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Dia cerita dah hadis tu apa benda, apa kategori hadis, jenis-jenis hadis. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif dan seumpamanya. Dan begitu juga dengan mata pelajaran yang lain. Panggil ustaz mari mengajar tafsir umpamanya. Tak adalah mari ustaz tu terus baca Al-Fatihah tafsir ayat yang pertama. Jaranglah. Kebiasaannya dia akan mendahului dengan ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Basic lah kita panggil. Mukaddimah lah tu. Introduction. Tafsir ni apa benda, kan? Apa kategori tafsir, apa buku-buku tafsir yang kita boleh baca dalam market. Dia cerita basic gitu dulu, ya. Sementara kita belajar fiqh memang sama ada fiqh ibadah atau fiqh muamalah, mesti ada ilmu mukaddimahnya. Macam kita nak masuk rumah orang lah, ya, nak masuk kawasan taman tu, kira-kira kalau kita melalui dengan mukaddimah, kita masuk ke main entrance lah, kan? Nak masuk taman, masuk ke pintu belakang boleh juga, ada pintu belakang, nampak pagar pun boleh juga. Tapi kalau kita lalu ikut pintu hadapan, itu yang dimaksudkan dengan mukaddimah yang nak disampaikan. Kenapa kita nak belajar mukaddimah kepada setiap ilmu atau mata pelajaran yang kita pelajari atau kita kongsikan. Tak kira lah di masjid surau, di pusat-pusat pengajian, mahat, hatta di universiti, supaya kita ada gambaran umum dan idea awal tentang sesuatu ilmu. Kita nampak. Dan dalam mukaddimah tu diceritakan hal-hal yang basic dan fundamental lah. Dan kalau kita tak belajar sampai habis pun, kalau kita ada basic ni sudah memadai sebenarnya. Sebab bukanlah semua wajib atau perlu kita belajar. Kalau nak kira dalam fiqh ibadah bahkan, bukan semua fardu ain. Of course lah dalam fiqh muamalah, bukan semua kita nak kena belajar. Tapi dalam mukaddimah tu kita ada sedikit idea dan gambaran. Sama lah tuan-tuan, ya. Dan dalam fiqh muamalah ni kita telah melalui 4 bab sebenarnya dalam mukaddimah. Mukaddimah ada 4 bab tu. Sebenarnya sama saja dengan mukaddimah dalam fiqh ibadat. Sama saja. Dalam fiqh ibadat ada 4 mukaddimah yang penting. Sebab saya ajar di masjid surau yang lain fiqh ibadat, sebelum nak masuk bab yang pertama, babul miyah, kitabut taharah, the book of purification, kitab taharah kan. Bab mula-mula bab air lah. Mana ada terus masuk bab air? Tak. Mukaddimah dulu ada 4 bab. Sama juga dengan fiqh muamalah. Ada 4 bab, tuan-tuan. Dan disebabkan dah lama mengajar di surau ni, dah masuk tahun ketiga, keempat macam tu lah, ya. Walaupun 2 tahun ni terkelan timur. 4 tahun, 3 tahun jugalah. Tapi hok serius kita belajar dulu, hok tahun pertama dulu lah. Betul tak? Waktu serius lah, ya. Tahun lepas tak apa serius mana. Tahun ni lagi tak serius. Tapi ni baru nak serius balik lah ni, ya. Kita dah ujung-ujung lah mukaddimah. Bila ustaz nak masuk bab yang pertama ni ustaz, insyaAllah the next nantilah. Pasal kita dah di ujung. Kita dah melalui 4 bab sebenarnya. Bab yang pertama dulu tentang definisi ilmu muamalah. Kalau tuan-tuan tak tahulah ingat lagi ke tidak. Kemudian kita dah bincang tentang kepentingan ilmu muamalah. Kita bincang juga tentang sumber ilmu muamalah. Dan yang akhir sekali kita bincang tentang elemen dalam muamalah. Ada 4 elemen. Salah satu ialah elemen harta lah, dan kuliah yang akhir-akhir itu kita dah elemen yang terpenting, dah ujung lah mukadimah berkenaan, ya. Di mana kita telah bincang tentang harta. Sebenarnya bila kita belajar tentang harta ataupun the most important element dalam human dealing, dalam muamalah ni, elemen yang paling penting elemen harta lah.
Di mana jika tidak ada harta, tidak ada fiqh muamalah. Tuan-tuan tahu tak? Kalau harta tak ada, nak bincang apa? Kerana muamalah, keseluruhan bab yang dibincangkan ialah bersabit dengan harta. Jenis-jenis je beza, tapi semua berfokus kepada harta. Ilmu, kalau tak ada harta, tak ada muamalah. Nak muamalah apa? Ya tak? Sebab dia adalah benda yang paling penting. The most important element dalam fiqh muamalah ialah harta. Sebab itu fokus kepada muamalah ialah harta. Dan kita telah belajar sebahagian besar daripadanya. Dua harta yang kita belajar. Pertama ialah harta-harta yang halal. Lama dah kita belajar dulu dah. Sebenarnya ada banyak, tapi kita belajar 6 je dulu. Tuan-tuan masih ingatlah. Maksudnya, apakah harta yang boleh kita dapati secara halal? Saya dah bincang. Kita dah bincang pasal gaji, pasal upah. Kita bincang pasal pasal sedekah, pasal hibah, pasal secara umum lah ya. Dan ujung tu kita belajar tentang antara harta yang boleh kita miliki ialah hasil daripada keuntungan-keuntungan muamalah yang kita lakukan. Boleh jadi jual beli, boleh jadi pinjam meminjam, boleh jadi macam-macam lah ya. Gadai menggadai dan seumpamanya. Jadi daripada situ ada sedikit sebanyak hasil. Itu dikira sebagai harta yang halal. Kemudian kita dah belajar juga harta yang haram. Sama juga sebenarnya ada banyak harta yang haram yang disebut sebagai al-amwal al-muharramah, harta-harta yang haram. Mana perkara yang kita hasilkan atau miliki secara tidak syar'i, mana berdosa lah ya. Dan kita juga telah melalui tajuk itu. Kita dah bincang tentang mencuri, kita bincang dulu tentang menafikan pinjaman. Sebenarnya menafikan pinjaman ni dia adik-beradik mencuri saja. Zaman Nabi orang curi pun dipotong tangan, orang yang menafikan pinjaman pun dipotong tangan juga. Apa maksud menafikan pinjaman? Dia pinjam, dia tak mengaku. Dia tertakluk kepada curi juga, boleh dipotong tangan lah ya. Dia tak sama kalau kita pinjam, kita mengaku cuma tak nak bayar, tu lain. Ahmad pinjam dengan Ali RM200. Lepas janji nak bayar sebulan, akhir 2 bulan, 3 bulan tak bayar-bayar. Biasalah kita ni kadang-kadang pinjam pandai, nak bayar tu susah sikit. Kadang-kadang orang yang memberi pinjam ni, kita nak minta hutang lebih malu daripada nak berhutang. Betul tak? Macam tak biasa pula ya. Kita berhutang dengan orang pun pernah, kita beri hutang pun pernah. Betul tak? Saya lah macam tu juga. Ada kala kita berhutang dengan orang, ada kala kita bagi hutang orang. Mana lebih sukar? Nak berhutang ke nak minta hutang? Saya rasa macam nak minta hutang lebih susah. Ya tak? Tapi tak apa, as long as kita mengakui lah. Mengaku hutang tu ada, tapi tak nak bayar lagi. Berdosa tu berdosa lah ya. Saya dah baca dulu hadis Samurah dan seumpamanya. Kalau zaman Nabi, Nabi tak nak semayang orang yang mati meninggalkan hutang ya. Tapi jika diangkat kepada qadi tak boleh mengambil tindakan yang keras, melainkan jika dia menafikan pinjaman. Mana kalau dia tak mengaku dia pinjam dengan bukti-bukti yang ada, barulah dia ambil tindakan hudud atau seumpama. Kalau dia mengaku aku pinjam tapi aku tak nak bayar, bolehlah kita jualkan sedikit harta ya, untuk selesaikan hutang, tapi masih ada jalan penyelesaian. Tapi dia tak tertakluk kepada harta yang haram ya. Bila kita pinjam, walaupun kita tak nak bayar, berdosa, tapi harta yang kita pinjam tu dia tak kira harta yang haram. Berbeza kalau kita menafikan, kita pinjam, kita nafi kita pinjam, harta tu jadi harta yang haram. Dia tak sama ya. Ada beza. Kita pinjam dengan orang RM10, kita tak nak bayar, hak kita pinjam tu dia tak jadi haram. Harta tu dia tidak haram. Hak haram tu perbuatan kita tak nak bayar. Mana duit tu kita boleh makan, kita boleh bagi anak kita belanja dan seumpamanya. Tapi kalau kita pinjam, kita tak mengaku kita pinjam, duit tu jadi duit haram selalu. Nampak? Dia tak sama. Jadi dia lebih kurang macam mencuri lah ya. Sebab zaman Nabi, yang diriwayatkan daripada Aisyah dan Sunan Abi Daud, ada seorang wanita daripada Bani Makhzum, dia pinjam tapi dia tak mengaku. Akhirnya dapat disabitkan memang dia pinjam. Lalu dihukum potong tangan. Jadi kita dah bincang. Kita juga samalah merompak dan seumpamanya tertakluk kepada mencuri lah tu ya.
Walaupun ada hukum hakam yang berbeza ya. Dari sudut hukum jenayah lah. Kita dah bincang tentang rasuah. Itu juga satu bentuk harta yang tidak boleh dimiliki lah ya. Rasuah ya. Dan dia tak kira besar, tak kira kecil. Sama saja. Ar-rashi wal murtashi finnar. Nabi sebutlah hadis Abi Daud daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Orang yang memberi rasuah dan orang yang memakan rasuah. Ada Nabi sebut bilangan. Ada Nabi sebut amount, tak ada. Semua adalah dilarang dan Nabi kata kedua-duanya dalam neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Jadi jangan makan rasuah, jangan bagi rasuah. Tak kira dah ya. Kadang-kadang saya tak boleh ustaz nak kena terlibat juga. Itu saya tak tahulah. Tapi itu perbuatan yang amat-amat dilarang ya. Kita juga dah bincang beberapa perkara yang lain. Dah hujung hari tu akhir sekali harta yang haram ialah apa-apa sahaja keuntungan ataupun pendapatan yang kita dapat daripada muamalah yang tidak patuh syarak lah ya. Itulah yang kita belajar hari tu. Dipanggil jenis yang ke-6 lah. Kita belajar 6 harta yang halal, 6 harta yang haram. Harta yang haram tu hujung sekali ialah keuntungan yang terhasil daripada muamalah yang tidak patuh syar'i. Antaranya jual beli yang bersifat haram. Kita jual beli produk-produk yang haram. Saya dah bincang apa jenis produk-produk yang haram. Saya dah bincang ya. Sama juga apa-apa sahaja muamalah. Bila sebut muamalah ni tidak tertentu kepada jual beli lah, semualah pelaburan, pinjaman, jual beli, gadai-menggadai, apa-apa sahaja transaksi urus niaga yang kita lakukan ya. Jadi tak boleh ada apa-apa urus niaga yang melibatkan produk yang haram, tak boleh lah ya. Dan kita dah bincang lah jenis-jenis produk yang haram ya. Sama juga apa-apa urus niaga yang melibatkan riba. Riba dulu kita bincang panjang lebar. Saya baca ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 6 atau 5 ayat bersabit dengan riba, kerana Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat 275 surah Al-Baqarah sampai 280 lebih. Sebab ayat riba ni dia panjang. Lebih panjang berbanding ayat-ayat yang lain dalam hukum. Dan dia satu penegasan di mana riba tidak boleh ditoleransikan sama sekali. Bersabit dengan riba tak boleh. Tak kira sikit, tak kira banyak. Tak kira dalam apa-apa jenis muamalah sekalipun. Dalam jual beli ada riba, dipanggil riba buyuk. Nanti kita masuk babur riba, bab yang ketiga dalam kitabul buyuk. Tuan-tuan akan jumpalah jenis-jenis riba. Ada banyak, ada 3-4 jenis riba. Tapi secara amnya riba haram lah. Wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Tuan-tuan ingat riba ni hanya ada dalam jual beli. Tidak sama sekali. Kerana riba ni dia ada dua. Satu riba jual beli, satu riba hutang. Hutang pun riba juga. Dalam jual beli pun ada riba. Dan dia ada apa yang disebut sebagai item ribawi. Walaupun kadang-kadang kita tak terlibat sangat yang tu. Kita banyak terlibat ni dengan riba-riba banking lah ya. Kita maaf cakap lah. Mungkin yang lain kita tak terlibat sangat. Baik. Yang ketiga, gharar. Sama juga. Apa-apa urus niaga yang melibatkan gharar. Gharar ni ialah uncertainty dalam bahasa Inggeris yang kita panggil. Benda yang tak berapa jelas. Benda yang sama-sama. Ataupun benda yang tak dapat dipastikan kesahihannya. Hari ni banyak platform-platform di internet, semuanya boleh kita kata gharar. Ada platform internet saja. Syarikat tak tahu kat mana, dia punya funding dia macam mana, tak tahu. Yang kita tahu, buka internet, ada platform melabur dan dijanjikan keuntungan yang baguslah. Mas, kadang-kadang dia bagi commission, bukan commission, itu dipanggil profit. Platform-platform internet banyak profit. Kadang dia dipanggil disguise, dia menyamar saja. Dia buat pelaburan emas lah konon-kononnya, forex lah, tak apa benda. Tapi online platform biasanya dia gharar lah. Syarikat tak tahu kat mana, apa benda semua tak tahu. Yang kita tahu ada platform, kita boleh masuk lah, kita boleh register, kita boleh invest. Dan yang paling penting membuka mata kita ialah dia janji profit normally on daily basis. Daily basis tu dia bagi 1% daily. Kadang-kadang tengoklah berapa persen. Ada yang bagi 10%. Kalau kita melabur
1000 contoh, kalau dibagi 1% per day, mana satu hari dapat RM10 per day. Kalau sebulan dah dapat RM30. Betul? Contohlah ya. Ada yang 10%. Kalau kita melabur 1000, kita dapat RM100. Kan? Mungkin dia bagi daily basis atau weekly basis, seminggu sekali macam tu. Kita pun masuklah 1000. Dapat profit hari ni register, hari ni dapat terus. Lepas tu esok dapat, lusa dapat, tulak dapat. After 10 days, kita dapat balik modal kita 1000. Tuan-tuan ingat kita nak duduk diam je? Tak ada, masuk lagi 1000. Tak masuk 1000 dah second time, 2000. Kan? Kadang sampai 30,000 masuk. Kita bajet within 2 months, kita akan dapat balik kita punya 30,000. After that kita makan untung lah. Tiba-tiba before 2 months, lingkup, platform internet kita hilang. Menangis tak berlaku. Ramai yang dah terkena, tuan-tuan. Macam pernah kena ya Ustaz? Pernah lah tu yang bagi tahu tu. Dululah, pasal dulu baru nak start. Learning je baru jadi ustaz. Tapi tak adalah 30,000 kan. Sikit lah. Tapi saya punya member ada yang thousands, ada yang ribu. Tapi tak apalah. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Tu kata ahli-ahli hikmah zaman moden lah ya. Kalau kita tak ada pengalaman, kita tak tahu. Kita dah kena baru kita tahu. Ya tak? Jadi tak boleh ada gharar ya. Gharar ni ialah ketidakpastian. Apa-apa yang kita nak lakukan dalam muamalah, dia mesti solid, dia mesti clear. Dan everything must be there, especially the conditions, the product, everything dia mesti very clear. Dia tak boleh hanky-panky, dia tak boleh. Ada saja dia panggil gharar. Hatta kalau kita nak beli satu barangan atau kita nak melakukan satu urus niaga sekarang, tapi hasil dia pada masa akan datang dan tidak ada kepastian untung atau rugi, ia juga dianggap sebagai haram dan tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya kita nak beli buah-buahan kawan kita, dia ada tanam pokok durian 10 biji. Hari ni kita panggil sistem pajak lah tuan. Pokok tu berbuah, kita dah pajak siap-siap. Jadi kita dah bayar satu pokok RM500. Ada 6 pokok, 10 pokok RM5,000. Kita pun bayar siap-siap. After 6 months, buah tu dah masak, kita punyalah, sebab kita dah bayar. Kan? Itu sistem pajak orang Melayu ya. Yang mostly adalah haram. Pajak. Mana buah kita masa bunga, kita jual dah. Kan? Lepas tu dia buah, dia jual. Okey lah kalau dia berbuah. Kalau dia tak berbuah, burn. Itu dia panggil bi' as-samar qabla buduwis salah. Haramun bittifaqil ulama. Haram dengan sepakat para ulama. Orang kampung kita suka buat. Pekebun suka buat. Pajak buah-buahan awal-awal. Masa dah bunga tu dia dah pajak siap-siap. Dia dah jual lah. Pajak kita panggil pajak. Sebenarnya sistem tu dah kira jual. Kita dah jual siap-siap kat dia. Cuma bayar pendahuluan dulu lah. Bayar 10%, 20%. After dia dah petik buah nanti baru dia bayar the rest. Itu kita panggil sistem pajak Melayu lah. Dalam muamalah kita panggil bi'us samar qabla buduwis salah. Dia dilarang. Kerana sahabat-sahabat Nabi SAW, pemain diriwayatkan dari Sahih Bukhari, Muslim dan Anas bin Malik. Buah kat pokok dia dah jual, kan? Sekarang baru berputih. Kita ni lagi teruk, bunga tu dah jual dah. Ni putih lah dia jual. Nabi pun tanya, ara'aitum idza mana'a Allahu syajarah fa kaifa tastahil mala sahibika? Nabi kata, kalau buah ni tak menjadi, macam mana dengan duit yang kawan kamu bayar pada kamu? Macam mana kamu nak menghalalkan dia? Dia dah jadi wang yang haram. Yalah, pajak ni tak sebenarnya buah tu jadi. Kalau buah tu tak jadi, memang burn. Itu pajak sistem kita. Maka dia dilarang. Jual beli berlaku pada hari ini, tapi keuntungan pada masa hadapan. Di tengah-tengah itu gharar. Kita tak tahu buah tu jadi ke tak jadi. Itu gharar. Uncertainty. Sampai tahap macam tu ya. Sebab itu hukum hakam Islam, ibadah of course kita nampak
Nabi tak boleh nak rekod ibadah. Kita nampak very clear. Apatah lagi dalam muamalah. Nabi tuan-tuan, walaupun kita belajar, Nabi ni dia very wise. Nabi ni bersifat dengan sifat fatanah. Tuan-tuan belajar sifat Nabi kan? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Betul? Ada belajar? Kita ada belajar? Tak fardu ain lagi lah tu ya. Fatanah tu makna bijak. Mana Nabi ni kita kena i'tiqad dia ni bijak. Nabi takkan jadi seorang yang bodoh atau tidak bijak. Bodoh tu of course letak. Mana tak berapa bijak? Tak mungkin. Nabi mesti bijak. Tapi bijak-bijak Nabi pun dia tidak sebijak untuk nak buat hukum hakam seumpama itu. Kan? Hukum hakam Nabi tak boleh nak buat. Tak sebijak itu. Memang dia bijak, tapi nak buat hukum tak bijak. Nampak sangat hukum hakam Islam ni ibadah baik. Of course lah muamalah kita belajar semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda macam ni tuan-tuan, orang bijak macam mana pun dia tak nampak goro-goro seumpama ini. Tapi Nabi nampak. Jadi Nabi larang dan tak benar urus niaga seumpama itu. Itu kita panggil goro. Goro hak macam tu pun dilarang, apatah lagi goro yang jelas-jelas goro. Memang certainty betul. Macam hak saya sebut tadi lah, pelaburan-pelaburan seumpama itu. Hanya bergantung pada line internet semata-mata. Hanya bergantung kepada website semata-mata. Website tak ada, habis. Sebab itu kalau ada website, syarikat dia mesti ada. Kita kena pergi syarikat dia kat mana, tengok CEO dia siapa, siapa yang menguruskan kita punya tu lah dana tu. Dia kena macam tu. Lepas tu perlu ada agreement dan seumpama ni. Tak boleh semata-mata bergantung kepada platform-platform online ataupun maya semata-mata. Ada setengah maya ni boleh nak belajar secara maya. You are welcome all the time. Belajar je maya, tak apa. Woro susah, tak ada woro. Kan? Kita pergi daftar master dulu, satu buku pun tak dapat. Dapat satu pendrive. Tapi dalam pendrive tu ada thousands of book, ada ribuan buku lah ya. Maya lah tu. Belajar tak apa. Tapi dalam setengah-setengah keadaan tidak dibenarkan ya. Sama juga apa-apa yang melibatkan judi tak boleh juga. Itu hak penting-penting tuan-tuan. Jadi kita belajar tak semestinya banyak. Kan? Dan tak perlu belajar yang benda yang pelik-pelik, very detail. Hak basic-basic macam ni hak kita perlu tahu, especially umat Islam. Dan kadang-kadang kita nak ketengahkan dalam ilmu-ilmu muamalah di peringkat pertengahan seumpama ini. Apa-apa yang bersabit dengan riba, tolak tepi. Apa-apa yang bersabit dengan wara, get rid of it. Apa-apa yang bersabit dengan judi pun sama, yang disebut sebagai maisir. Dan saya dah baca pada tuan-tuan surah Al-Maidah ayat 90 tu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan apa-apa sahaja yang ada unsur judi. Cuma perlu kita tahulah, judi ni ada yang jelas judi. Tuan pergi kat spot toto, judi, semua orang tahu. Betul tak? Tuan pergi Genting Highland, masuk kasino, tak ada siapa yang kata kasino tu halal, tak ada. Tapi ada setengah-setengah urus niaga, dia ada anasir-anasir judi. Kadang-kadang hak tu yang kita tak berapa nak tahu, dan kita kena tanyalah orang yang tahu. Dan kadang-kadang susah juga ya, pasal kita pun terlibat juga. Kan? Pergi pancing di kolam yang berbayar, atau ada unsur judi, sebaik-baik elaklah ya. Lain macam Ustaz kata sebaik-baik tu. Sebab sebahagian kita suka pergi mancing di situ. Kan? Jadi susah juga ya. Tapi sebaik-baiknya elakkan. Dan ada lagi lah beberapa perkara yang lain. Kalau kita tengok majma' fiqh antarabangsa, jadi yang berpusat di kota, bila kita lihat jenis-jenis urus niaga contemporary yang ada anasir judi, kadang-kadang kita pun terlibat jugalah ya. Tapi walau bagaimanapun, kadang-kadang kita perlu jauhi lah ya, kita elakkan. Dan dia very strict lah dalam setengah-setengah perkara, sehingga kad-kad diskaun yang ada bayaran tahunan juga dianggap sebagai anasir judi dan dikategorikan sebagai haram. Ini pun sebahagian kita terlibat ya. Melainkan kad-kad diskaun yang diberikan percuma. Kerana kita tidak tahu wang yang dia collect every year tu ke mana. Sedangkan sebab itu benda-benda seumpama itu kadang-kadang sukarlah. Ini dia macam tak nampak kan. Tapi ada elemen of gambling di situ. Macam ada unsur judi lah yo. Dia ambil duit kita tanpa hak ataupun secara zalim. Lagi kita sampai situ dulu.
Waro apa semua, dan akhir sekali kita dah masuk apa yang disebut sebagai penting jugalah yang bersabit dengan hal-hal muamalah yang kita tidak boleh lakukan ialah jika ia melanggar perintah yang dikeluarkan oleh penguasa daripada satu masa kepada satu masa yang lain. Itu pun sama juga, ya. Sebarang perintah, arahan, peraturan yang ditetapkan oleh penguasa bersabit urusan muamalah mestilah ditaati. Ya. Ni hak ujung lah, ya. Ni hak ujung sekali. Bila habis bab ni, habislah tentang harta-harta yang haram. Allah Ta'ala berfirman, kenapa kita nak taati pemerintah dalam urusan muamalah? Taati perintah ni wajib dalam segala urusan sebenarnya, as long as dia tidak bercanggah dengan syarak, ya. Termasuk dalam hal-hal yang bersabit dengan urus niaga sesama manusia, muamalah lah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya wahai orang yang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul dan penguasa-penguasa kamu. Nampak? Ia juga berasaskan kaedah usul fiqh di bawah peruntukan masalih mursalah. Dalam Islam memang ada peruntukan untuk para penguasa ataupun sesiapa sahaja yang menjaga sekumpulan orang Muslim, yang disebut sebagai masalih mursalah, di mana penguasa berhak, ini dalam usul fiqh, ya. Dalam usul fiqh dia ada sumber-sumber syarak. Tuan-tuan tak belajar lah, ya. Saya pun tak sentuh sangat hari itu. Sumber syarak yang kita sentuh itu ada 4, ya. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Itu yang disepakati, yang kita sebut the primary source of Islam lah. Tapi ada lagi di sana yang disebut sebagai sumber-sumber yang tidak primary. Salah satu ialah masalih mursalah. Masalah mursalah adalah satu perkara yang diwajibkan atau yang dilarang, ataupun apa-apa perintah yang di-endorse oleh orang-orang yang bertanggungjawab menjaga urusan orang Islam, penguasa lah kita kata, kerana kemaslahatan umum yang besar. Bila ada satu maslahah, boleh jadi dia suruh kita buat sesuatu, dan boleh jadi dia larang kita buat sesuatu. Alasannya ialah untuk nak menolak kemudaratan atau nak mendapatkan manfaat yang memberi kebaikan kepada umat Islam. Itulah dia punya alasan. Jadi Islam bagi peruntukan. Penguasa berhak mewajibkan atau melarang sesuatu yang tidak ditentukan oleh syarak di atas maslahah am. Tujuannya untuk menarik kebaikan atau menolak keburukan, ya. Rujukan maslahah adalah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-2. Mana Ma'idah ayat ke-2? Wa ta'awad, ya, apa nama? Macam ayat tu. Ayat ni panjang tapi ujung Allah Ta'ala kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tu dalil ataupun ayat yang bersabit dengan maslahah. Tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong di dalam kejahatan. Dan takutlah kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berat akan tindakannya. Sama juga surah Al-Baqarah ayat 195. Juga ayat bersabit dengan maslahah yang merujuk juga kepada penguasa. Maslahah ni dia umum, ya, tapi dalam konteks ni penguasa lah, ya. Ayat 95 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu macam ayat tu. Ujung tu Allah Ta'ala kata wala tulqu biaidikum ila tahlukah innallaha wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kemusnahan. Allah Ta'ala, dan berbuat baiklah, Allah Ta'ala suka orang yang berbuat baik. Dan surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu, macam ayat tu. Rujukan hadis ialah Sunan Tirmizi nombor 1940 daripada Abi Sa'id Al-Khudri, innamal bai' an taradin.
Maksudnya apa-apa yang bersabit dengan maslahah ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW lah. Segala bentuk penyeludupan sama ada keluar atau ke dalam negara adalah haram. Seluduk tak boleh dah ya. Dan harta yang dihasil daripada penyeludupan, walaupun pada asalnya barang tu dia tidak haram, tapi proses dia tu haram, dianggap ataupun terletak di bawah harta yang haram, seluduk. Mungkin sini tak berlaku sangat kot. Tapi orang yang duduk di sempadan kadang-kadang sukalah seluduk beras dan seumpamanya. Kalau boleh jangan seluduk lah ya. Sebab bila kita seluduk, perbuatan tu confirm haram. Dan harta yang dihasilkan melalui penyeludupan, terutama kalau dia berniaga atau seumpamanya, dia lebih mendekati kepada yang haram. Hasil penyeludupan ni majoriti ulama kata haram. Kerana ia boleh menjejaskan muamalah, especially ekonomi lah sesuatu negara itu. Terjejas. Dan dia melibatkan maslahah am. Mungkin orang seluduk sikit tak apa, ataupun bukan tak apa lah, mana tak jejas sangat. Cuba kalau seluduk tu jadi banyak sangat, ia akan menjejaskan ekonomi. Dan benda yang bila banyak dia rosak, kecil-kecil pun sebenarnya dia dilarang sama sekali. Dia panggil saddu zara'i. Saya tanya tuan-tuan, kenapa minum arak sikit diharamkan, sedangkan minum arak sikit tak mabuk? Kita tahu alasan Allah Ta'ala mengharamkan arak kerana dia mabuk. Betul tak? Pasal apa diharamkan arak? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala sebut surah Al-Maidah ayat 90, arak tu haram. Pasal apa? Pasal dia mabuk. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu mendekati solat kalau kamu mabuk. Orang mabuk sembahyang tak sah. Syarat sah sembahyang berakal. Orang tak berakal tak sah sembahyang, mabuklah. Pasal apa? Pasal tu lah mabuk kan. Saya tanya tuan-tuan, minum sikit mabuk tak? Sikit-sikit, setitik ke, berasa mulut ke, ataupun minum satu sudu, mabuk tak? Tak mabuk. Saya tak pernah minum lah, tapi melalui pembacaan kita tahu marak ni kalau sikit tak mabuk. Habis tu boleh lah. Boleh ke tak boleh? Pasal apa tak boleh? Of course lah ada hadis Aisyah yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Macam mana hadis tu? Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa-apa yang banyak dia mabuk, sikit pun haram. Nabi kata, betul lah ada hadis tu. Tapi kenapa diharamkan? Apa alasan dia? Apa alasan arak yang sedikit pun Nabi larang? Apa alasan? Sedangkan kita tahu alasan dia mabuk, sikit tak mabuk. Saddu zara'i. Itu disebut saddu zara'i. Orang hok minum banyak tu, dia bermula daripada minum sikit lah. Jadi sebelum dia nak minum banyak, hok sikit pun diharamkan. Nampak? Itu dia panggil saddu zara'i. Menghalang perkara yang kecil daripada ia berlaku kemudaratan yang lebih besar selepas itu. Itu yang panggil saddu zara'i. Sama dalam konteks ni. Kenapa penyelundupan dia haram secara mutlak? Memang tak boleh. Dari sudut ekonomi memang tak boleh. Pasal sikit-sikit tak apalah. Dan sikit-sikit tu jadi banyak tu. Dia panggil saddu zara'i. Jadi awal-awal lagi ulama Islam menetapkan apa-apa perkara yang bersabit dengan penyelundupan, walaupun yang kita seluduk tu benda-benda yang halal. Seluduk beras boleh makan. Seluduk sayur. Tapi at the end of the day, bila dia berlaku dalam skop yang lebih besar, dia akan menjejaskan sistem muamalah sedia ada. Dan itu akan menyebabkan kemudaratan kepada kita. Maka ia dilarang. Of course lah, penguasa kita wajib tahan. Bila dia larang, tak boleh lah. Segala bentuk penyeludupan adalah haram secara sepakat para ulama. Di atas ketaatan kepada penguasa dan maslahah ekonomi itu sendiri. Mengelakkan cukai yang diwajibkan penguasa juga adalah melaksanakan cukai yang diwajibkan penguasa juga adalah wajib atas hujah yang sama. Begitu juga cukai-cukai yang dikenakan oleh kerajaan
Kalau kita wajib bayar, kalau kita kena bayar, kita wajib membayar. Permasalahan cukai adalah termasuk dalam ruang lingkup siasat syariah, iaitu pentadbiran. Dalam hak ehwal penguasa dia masukkan cukai. Kerana dari sudut percukaian ni sebenarnya ulama Islam dulu mengharamkan cukai dulu. Kalau kita lihat buku-buku fiqh yang tradisional, hak betul-betul zaman dulu ya, tahun 400 Hijriah, 500 Hijriah, 600 Hijriah, almost 1000 years ago, buku fiqh lama memang mengharamkan cukai alal itlaq, in absolute way, mana betul-betul haram. Dulu. Al-Imam Ibn Muflih dalam bukunya mengharamkan cukai. Al-Imam Al-Hijawi, kalau kita baca fatwa Mufti KL dulu, memang dia mengharamkan cukai layak, tapi itu ulama-ulama dulu. Pasal apa dia haram? Hatta kalau kita buka buku Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, dia juga cenderung kepada pengharaman cukai. Kerana dia kata pada zaman dulu, di tengah-tengah jalan orang nak pergi haji, di tengah jalan di Syam, di Yaman, memang ada orang tunggu kat tengah jalan minta cukai, penguasa-penguasa di situ. Sedangkan tak ada kena-mengena pun. Jadi dia kata cukai tak boleh. Sementara dalam ayat Quran memang ada ayat yang menjurus kepada cukai dilarang, dan ada hadis Nabi yang jelas. Nabi kata sahibu maksin finnar. Nabi kata orang yang kutip cukai ni duduk dalam neraka. Hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan dari Sunan Abi Daud dan beberapa hadis yang lain. Jadi jelas had cukai itu tak boleh. Tapi bila kita lihat dalam sejarah, percukaian telah mula sejak zaman Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab buat pemerintahan, dia collect cukai daripada petani-petani yang ada. Dan begitu juga zaman selepas itu. Maksudnya jika ada kepentingan boleh. Sebab itu ulama-ulama moden telah mengharuskan percukaian selagi mana tidak ada kezaliman pada rakyat. Kerajaan kutip cukai jalan. Untuk apa? Untuk kita juga, pasal kita guna jalan, tak apa. Tapi kalau kerajaan kutip cukai, mengkayakan mereka sendiri, itu tidak boleh. Syarat dia tidak ada kezaliman. Sebab itu kita lihat dalam fatwa-fatwa terkini seperti Qardawi dalam buku fiqh beliau, Syekh Mahmud Syultu dan ramai lagi. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ketua Majma' Fiqh dulu, Convention Fiqh di Qatar pun, Syekh Ahmad Raisuni kata cukai dalam konteks hari ini tak sama dengan konteks cukai dalam konteks-konteks yang lalu. Tapi bagi orang yang kata cukai haram, dia petik hadis Nabi tu nampak haram lah. Tapi sebenarnya setengah-setengah benda, especially muamalah, dia berkembang. Kita tak boleh samakan. Zaman Rasulullah SAW, Nabi larang barang ditetapkan harga. Terang Nabi larang. Tapi selepas zaman Rasulullah SAW, pada zaman tabi'in, Sa'id ibn Musayyab, dia memfatwakan boleh menetapkan sesuatu harga, kerana jika tidak ditetapkan, dia akan menzalimi para pembeli. Dan kadang-kadang boleh juga menjejaskan pendapatan para peniaga. Betul tak? Menyalahi hadis Nabi tu. Kadang-kadang hadis Nabi tu dilihat dalam konteks yang bersesuaian. Tidak semua hukum diambil daripada hadis tanpa melihat kepada konteksnya, sebab dia ada teks dan konteks lain. Memang Nabi larang menetapkan harga ni, tapi jika menetapkan harga membawa kepada kezaliman, maka hadis itu tidak boleh diguna pakai. Dan samalah dalam konteks-konteks yang lain. Jadi itu penting sekali. Bila kita habis yang itu, maka kita dah habis tentang harta-harta yang haram ini. Dan kita dah habislah ilmu harta dalam muamalah. InsyaAllah ta'ala, the next nanti kita akan masuk bab yang pertama. Sebenarnya ada beberapa elemen lagi, tapi saya rasa bukan tak penting ya, tapi saya akan seraplah dalam bab-bab yang akan datang. Ada elemen kontrak, ada elemen pemilikan harta, itu tak berapa ni sangat. Saya akan masukkan dalam bab-bab yang akan datang lah ya. So the next kuliah kita akan masuk bab yang pertama dalam Kitabul Buyuk. Dan kita akan bincangkan syarat-syarat jual beli dan seumpamanya yang telah diwartakanlah dalam buku-buku fiqh sedia ada, insya-Allah taala. Jadi secara rasminya kita dah habis lah ya mukaddimah fiqh muamalah. Walaupun sekadar ilmu mukaddimah, saya rasa kita dah adalah sedikit idea tentang muamalah Islam, especially yang bersabit dengan harta ini. Dan mudah-mudahan kita cubalah sebaik mungkin untuk menjaga harta-harta kita
supaya tidak ada unsur-unsur yang tidak halal. Dan kalau tidak ada, minta kita bersih-bersihkanlah ya. Kadang-kadang benda basic saja. Tapi kadang-kadang dia boleh mempengaruhi kehidupan kita. Boleh jadi tidak di dunia, tapi selepas daripada ini. Kalau kita ada hutang orang, selesaikan. Mungkin kita ada ambil harta orang atau seumpamanya, kita kembalikan. Hari ni banyak tuan. Kadang-kadang benda basic saja. Bapa kita dah mati 4 tahun dah. Kita duk pegang tanah bapa kita yang patut dibagikan antara adik-beradik. Kita buat doa aja. Kan? Belajar muamalah bukan main. Tapi benda basic tak boleh. Dalam tanah bapa kita tu ada beberapa pohon pokok. Kita duk ambil suka-suka kita. Jatuh sebiji pokok buah kelapa, dalam sebiji buah kelapa ada hak orang lain. Ada hak abang kita, ada hak adik kita. Kita makan kelapa tu suka-suka kita saja. Saya tegakkan benda ni pasal saya lihat kawan-kawan saya ramai dalam bab hak ewah harta pusaka ni diabaikan. Minta maaf cakap lah, orang kita yang bersungguh apa? Lepas mati, tali arwah bersungguh sangat. Tapi harta tidak diuruskan dengan baik. Dan kan yang Islam ajar, harta tu selepas seseorang itu mati dan dikebumikan, tidak ada apa-apa lagi urusan kita dengan dia. Melainkan harta yang ditinggalkan mesti diserahkan kepada yang berhak. Itu yang Allah Ta'ala akan tanya. Tuan-tuan bapak, tuan-tuan mati, tuan-tuan tak buat tali arwah, Allah Ta'ala tak tanya pun. Kita masyarakat lah ya. Tapi Allah Ta'ala tanya, harta yang ditinggalkan oleh ayah kita, adakah diagihkan secara faraid kepada anak-anak yang menanggung harta pusaka? Itu yang Allah Ta'ala akan tanya sebenarnya. Jadi memang menjadi prinsip agama, kita mendahulukan yang disuruh berbanding yang tidak disuruh. Yang penting, yang lebih penting berbanding yang penting. Macam kita semayang lah, zuhur wajib tak semayang, pergi semayang sunat ba'diyah zuhur, ada guna ke? Macam itulah tuan-tuan. Jadi kita belajar ni bukan sahaja-saja nak menghabiskan masa di masjid dan surau, tapi kita nak tahu dan kita nak cuba amalkan. Dan muamalah lah paling senang nak belajar, paling senang nak amal berbanding ibadah. Tuan-tuan kalau belajar ibadah, belajar semayang, banyak syarat semayang, rukun semayang, itu ini, betul tak? Kalau semok-semok kadang-kadang kita tak pun nak pas lagi tu. Tapi muamalah very easy. Tahu tak buat benda yang dilarang, tahu tak buat yang dilarang, kita dah pas. Sebab asal-asal muamalah ialah kita tidak melakukan benda yang dilarang. Kita dah belajar fiqh muamalah. Saya tanya tuan-tuan, apa syarat jual beli je? Haji tak ada jawab. Tak tahulah ustaz. Kita dah belajar dulu. Tak apa. Tapi ada tak benda yang kita buat menyalahi dalam konteks jual beli? Tak ada. Pas. Berpahala. Tiap kali haji pergi beli, haji pergi jual, haji dapat pahala. As long as haji tak langgar batas-batas yang telah disyariatkan. Jadi muamalah ni lebih mudah daripada ibadah sebenarnya. Tapi elakkan daripada kita buat benda-benda yang dilarang. Dan kita perbetulkan apa yang ada hubung kait dengan kita. Kan? Kalau kita nak melabur, belajar bab pelaburan betul-betul. Kalau tak nak melabur, tak wajib belajar. Bila nak buat tu wajib belajar. Kan? Tuan-tuan nak buat itu, buat ini, mungkin waktu tu wajib. Tapi hal-hal yang memang ada kena-mena dengan kita, hutang piutang, harta pusaka, hak ni hak paling penting yang saya lihat dalam konteks awam muamalah pada hari ini. Ramai mengadu pada saya bab harta pusaka. Sebab itu saya kadang-kadang faedah juga. Kenapa tidak diuruskan? Dan sebahagian adalah orang masjid dan surau juga. Kan? Jadi penting tuan-tuan, jangan kita sangkutlah dengan harta-harta orang lain. Kalau boleh, jangan ada hal seumpama itu ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi the next nanti kita masuk bab ini, mudah-mudahan kita dapat teruskan sampai habis lah. Dan tajuk-tajuk dalam fiqh muamalah ni sebenarnya dia very straight to the point. Dia tak perlu huraian banyak sangat. Dan sebenarnya nota saya ni walaupun 230 muka surat, merangkumi 9 bab muamalah yang besar. Di universiti kita belajar 10 jam saja. Very straight to the point. Tapi di sini mungkin saya akan hurailah sikit sebanyak, terutama yang bersabit dengan kita punya ni lah ya, kehidupan kita dan insya-Allah taala. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.